اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung lagi tadabbur surah Al-Baqarah. Malam ni ayat 213. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Daripada ayat 210. Ayat 210. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Maksudnya tidaklah mereka ini menanti kecuali Allah datang kepada mereka dengan azab melalui tumpukan awan dan juga bersama para malaikat. Dan juga tidakkah mereka ini menunggu melainkan waqudiyal amr, Allah memutuskan keputusannya dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Pengajaran yang pertama, amaran keras kepada mereka yang tidak memasuki agama Islam keseluruhannya. Atau mereka yang tergelincir daripada landasan agama, bahawa azab yang pedih sedang menanti mereka. Yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan azab yang umum di dunia. Sebaliknya,
mereka akan diazab di hari akhirat. Bagaimana disebut dalam surah Al-Qamar ayat 46. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Qamar ayat 46. Dan juga sabda Nabi SAW bahawa baginda memohon kepada Tuhan agar umatnya tidak dibinasakan di dunia, dan Allah perkenankan. Yang ketiga, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membawa azab melalui awan-awan yang sangat besar. Dan semua para malaikat akan turun bersama. Dan semua para malaikat akan turun bersama awan. Yang keempat, hari kiamat adalah hari penentu. Segala-galanya. Iaitu sama ada manusia ke syurga atau ke neraka. Yang kelima, semua urusan manusia semasa di dunia akan dikembalikan kepada Allah di akhirat untuk dihisab dan dibalas. Sama ada yang besar ataupun yang kecil. Sama ada yang zahir ataupun yang batin. Okey, habis ha? Ayat 211. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Tanyalah wahai Muhammad Bani Israel, berapa banyak yang kami telah bagi kepada mereka daripada tanda-tanda kebesaran Allah yang cukup jelas. Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah kepada kekufuran setelah datangnya nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya azab Allah sangat keras. Pengajarannya pertama, terlalu banyak nikmat yang Allah beri kepada manusia, khususnya Bani Israel. Yang berupa tanda-tanda kebesaran Allah dan bukti kebenaran para rasul. Yang kedua, nikmat yang terbesar dan utama bagi manusia ialah bukti-bukti dan tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah.
Kerana dengan kenal dan cinta kepada Allah sahaja manusia akan mentaati perintahnya. Dan dengan ketaatan itu manusia akan mendapat nikmat syurga yang kekal abadi. Yang keempat, yang ketiga, Allah mencela Bani Israel dan mereka yang seumpamanya kerana Bani Israel tetap menolak dan kufur kepada Allah, walaupun bukti-bukti dan keterangan yang jelas tentang kebesaran Allah begitu banyak diberikan kepada mereka. Yang keempat, Allah memberi amaran keras kepada mereka yang menukar nikmat Allah iaitu ayat-ayat Allah dengan menolaknya dan tidak mensyukurinya. Yang keempat, yang kelima, azab Allah sangat keras sedang menanti mereka yang menukar nikmat Allah kepada kekufuran. Okey, habis ayat seterusnya. Ayat 212. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Telah dihiaskan kepada orang-orang kafir kehidupan dunia dan mereka sentiasa mempermainkan orang-orang yang beriman, dan kesudahannya orang beriman, orang yang bertakwa akan berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah akan memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hisab. Pengejarannya yang pertama, semua orang-orang kafir tertipu dengan kehidupan dunia. Semua orang-orang kafir tertipu dengan kehidupan dunia sehingga mereka kufur kepada Allah. Yang kedua, sesiapa yang tertipu dengan dunia, sesiapa yang tertipu dengan kehidupan dunia dan menjadikan dunia sebagai matlamat hidupnya, maka mereka menyerupai orang-orang kafir. Yang ketiga, orang-orang beriman tidak akan tertipu dengan dunia.
Kerana mereka cukup yakin bahawa kehidupan akhirat adalah jauh lebih baik dan lebih kekal untuk mereka. Yang keempat, yang ketiga. Empat. Disunatkan apabila kagum dengan nikmat dunia, maka sebutlah labbaika labbaika innal isha ishul akhirah. Labbaika macam kita talbiyah lah. Labbaika innal isha ishul akhirah. Maksud dia kalau kita tengok dunia dan kita rasa tertarik dan terpegun, maka disunatkan baca doa ni ataupun sebagai motivasi. Yang maksud dia, wahai Tuhan, aku menyahut apa yang engkau tawarkan, iaitu nikmat akhirat. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Maksud dia lebih kurang. Bila tengok kereta BM je, rasa nak beli je baca doa ni. Dia akan dapat lebih baik pada BM. Yang ke-5. Dunia tidak ada nilai dan hina. Dunia tidak ada nilai dan hina bagi orang yang beriman. Kerana makna dunia itu adalah rendah, hina, sementara dan tidak kekal. Yang ke-6. Dunia adalah sebagai tempat untuk orang beriman bercucuk tanam. Dunia adalah tempat bagi orang beriman bercucuk tanam untuk mengutip hasilnya di akhirat. Yang ke-7, orang-orang kafir akan sentiasa mempermainkan orang beriman. Orang-orang kafir akan sentiasa mempermainkan orang beriman. Kerana mereka memiliki dunia dan kekayaannya. Sebaliknya, orang beriman kebiasaannya tidak memiliki kekayaan. Oleh itu, jangan bersedih dan jangan marah apabila sentiasa dipermainkan
oleh orang-orang kafir. Kerana itu adalah sifat mereka. Yang ke-8 ya? Yang ke-7. Khilaf. Yang ke-8 ya? Kemuncak kepada kebahagiaan ialah di hujung kehidupan. Kemuncak kepada kebahagiaan hidup manusia ialah di hujung kehidupan, bukan di awal atau di tengah. Oleh kerana itu, orang yang bertakwa akan berada di atas orang-orang yang tidak beriman di akhirat. Yang ke-9, berita gembira untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Berita gembira untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, bahawa tempat mereka yang tinggi dan mulia dijamin oleh Allah di dalam syurga. Yang ke-10, Allah hanya akan memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Bukan semestinya kepada orang yang bekerja keras. Oleh itu, ikutlah perintah Allah kerana Dia adalah pemberi rezeki. Yang terakhir apa? Yang ke-10, 11. Yang ke-11 ha? 10. Yang ke-10 ataupun ke-11. Rezeki Allah terlalu banyak, bahkan tidak akan pernah putus. Rezeki Allah terlalu banyak dan bahkan tidak akan pernah putus. Okey, habis lah. Kita sambut tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat malam ni satu ayat je tapi panjang ah. Satu ayat tapi macam 2-3 ayat. Ayat 213. Kaitan ayat ni ataupun at-tanasuk baina hadhil ayah ma'al ayah qablaha, kaitan ayat ni dengan sebelumnya ialah, kalau sebelum ni Allah beritahu kenapa manusia tak masuk Islam secara keseluruhan. Kenapa manusia khususnya Bani Israel degil menolak kebenaran walaupun buktinya begitu banyak dan jelas. Kenapa? Sebelum ayat ni, ayat jawapannya ialah ayat 212, iaitu zuyyina lin-nasi zuyyina lil-ladzina kafaru al-hayatud dunya.
Sebab mereka tertipu dengan dunia. Itu sebab tu. Kenapa tak masuk Islam semua? Sebab tertipu dengan dunia. Kenapa bukti banyak tentang kebesaran Allah tapi masih tak beriman? Sebab tertipu dengan dunia. Okey, ayat malam ni kaitannya ialah Allah nak bagi tahu oleh kerana manusia tertipu dengan dunia dan menjadikan dunia sebagai matlamat hidup, maka manusia kufur kepada Allah sejak bila? Sejak sekian lama. Sebabnya sebab tertipu dengan dunia. Cuba tengok bila mulanya manusia buat maksiat. Qabil dengan Habil kan? Itu anak siapa tu? Anak Nabi. Apa punca? Apa yang mendorong mereka melakukan maksiat? Maksiat apa dia? Membunuh. Apa dia? Dengki sebab apa? Sebab dunia lah. Sebab dunia kan. Tapi ketika itu tak berlaku syirik. Itu lebih kepada maksiat kan? Ataupun dosa besar. Syirik belum berlaku. Bila syirik mula berlaku? Setelah zaman Nabi Nuh. Bila Nabi Nuh dah meninggal, ada orang-orang soleh dan mereka anggap itu adalah orang yang mulia, mereka buat patung kan. Wadda, Suwa'an, Yaghus, Ya'uq. Dengan alasan kita kena hormat orang yang soleh walaupun mereka telah meninggal kan. Okey, masa itu mereka hormat, tak sembah. Tapi setelah mati generasi itu, generasi yang akan datang tu anggap benda ni lagi mulia, mana kena sembah. Maka Allah beritahu kana nasu adalah manusia ummatan wahidah. Apa makna umat? Umat ni bahasa Arab, tapi bila kita terjemah jadi bahasa Arab juga. Kan? Apa dia? Tak, Anas manusia. Kalau ummatan, dia makna dia, sebenarnya ummatan ni dalam Al-Quran banyak makna. Ada makna satu golongan ataupun ta'ifah. Ada makna masa. Ada makna imam. Kana inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Ibrahim adalah satu ummah. Adakah satu golongan? Bukan. Tapi ummatan di situ makna dia imam, pemimpin. Jadi umat ada makna jemaah, kumpulan, ada makna pemimpin, ada makna masa. Di sini umat di sini ialah golongan. Ada satu lagi makna, iaitu agama. Yang lebih tepat ialah adalah manusia. Allah nak cerita dulu adalah satu agama, satu akidah. Sebab tu kita nak terjemah ummah kena tengok konteks ayat. Kadang-kadang dia makna golongan, kadang-kadang makna dia masa. Dalam konteks ayat ni ialah Allah nak beritahu manusia sebelum ni asalnya adalah satu agama, satu akidah. Maknanya akidahnya mentauhidkan Allah, tidak ada syirik. Kemudian faba'asallah, lalu Allah telah mengutuskan an-nabiyyin, para nabi. Kalau kita tengok, kalau kita cuma harfiah macam ni, kadang-kadang kita keliru kan. Cuba tengok. Manusia asalnya adalah satu akidah, satu agama. Lalu Allah utuskan para nabi. Pelik tak? Kalau dah satu agama pula tauhid, kenapa perlu utuskan para nabi? Tak payahlah utus. Sebenarnya fungsi para nabi apa dia? Untuk membetulkan akidah yang dah menyimpang. Sebab itulah di dalam ayat ni ada perkataan yang dibuang. Ayat dia macam ni. Adalah manusia asalnya satu agama. Lalu mereka berselisih. Lalu Allah utuskan para nabi. Mana kita tahu? Saya bagi contoh ayat yang kita dah belajar kan. Faman kana
faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Okey, ayat pasal apa ni? Puasa kan? Allah kata faman kana minkum, maka barang siapa di kalangan kamu yang marid, sakit kan? Au ala safar, ataupun musafir. Tiba-tiba Allah kata fa'iddatu min ayamin ukhar, hendaklah ganti hari yang lain. Kenapa pula? Dia sakit. Yang ni dia puasa, kenapa kena ganti? Ada perkataan dibuang. Apa dia? Siapa yang sakit ataupun musafir lalu dia berbuka, baru sambung ayat ni, iaitu dia kena ganti beberapa hari. Boleh faham? Itu dia panggil apa tu? Kalau boleh difahami, Allah tak sebut perkataan tu. Dia panggil ijaz, ringkas. Tak ada, dia automatik boleh faham. Kalau ganti makna, dia berbuka lah. Kalau dia tak berbuka, kenapa kena ganti? Boleh faham? Okey, ayat ni pun sama. Kenapa diutuskan Rasul? Sebab mereka dah menyimpang. Dan satu lagi ada ayat yang mentafsirkan ayat ni. Buka surah Yunus ayat 19. Surah Yunus ayat 19. Kana an-nasu ummatan apa dia? Semula-semula? Kana an-nasu wa ma kana an-nas wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Lepas tu? Okey. Ayat ni surah Yunus ayat 19 mentafsirkan ayat ni. Ini tafsir yang paling kuat lah. Apa dia? Tafsir ayat Quran dengan ayat Quran. Apa dia? Allah kata, wa ma kana an-nas, tidaklah manusia melainkan ummatan wahidah, melainkan satu apa ni? Satu agama. Lepas tu Allah kata apa? Fakhtalafu. Di sini sebut fakhtalafu. Jadi ayat ni menghuraikan di sini. Iaitu kana an-nasu ummatan wahidah fakhtalafu. Boleh faham? Fa ba'asallahu an-nabiyyin, maka Allah mengutuskan para nabi. Itu menunjukkan apa ni? Bila Allah tengok manusia dah menyimpang, dah syirik, dah sembah berhala, Allah pun utuskan para nabi. Menunjukkan apa tu? Rahmat Allah. Dan juga menunjukkan Allah tak nak manusia sesat. Allah nak manusia semua masuk syurga. Kalau Allah nak manusia sesat, buat apa Allah utuskan para nabi? Kemudian Allah utuskan pula ni seorang ke ramai? Ramai. An-Nabiyyin jamak kan? Dan kalau kita tengok dalam surah Yasin, Allah ceritakan, Allah hantarkan Rasul di satu negeri. Berapa orang sekali Allah hantar? Dalam surah Yasin. Dua. Dua Rasul dihantar kepada satu negeri, satu qaryah. Kemudian dua Rasul tu ditolak oleh orang penduduk negeri itu. Apa Allah buat kepada penduduk negeri? Bila kedua-dua Rasul ditolak, apa Allah buat? Ya ashabu Yasin. Allah buat apa? Allah tambah seorang lagi Rasul. Subhanallah. Sepatutnya logik apa dia? Kalau dua hantar, tolak, hantar Rasul yang ketiga ke hantar bala? Itu kita kan. Kalau kita hantar dua orang guru tuition, kemudian orang tak nak belajar juga, kita hantar juga tak yang ketiga? Tak, dua tu kita tarik balik. Okey. Lalu Allah mengutuskan para nabi. Apa makna nabi? Daripada perkataan apa? Naba. Jadi kerja nabi apa dia? Bawa berita. Berita apa? Yelah.
dia nabak-nabak ni ialah berita besar, berita yang besar-besar, bukan berita kecil tu. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Ya, bila Nabi bawa, orang semua jadi kecoh. Sebab yang Nabi bawa tu benda yang melawan arus. Apa dia? Cerita akhirat. Kebanyakan manusia tak percaya. Jadi sebab kerja Nabi bawa berita, maka sebab tu dipanggil An-Nabiyyu. Daripada perkataan Naba. Okey, apa beza Nabi dengan Rasul? Ada beza tak? Rasul bawa syariat. Nabi? Meneruskan? Habis Rasul tak meneruskan syariat Rasul sebelum dia. Apa beza? Ada belajarkan sekolah rendah dulu. Perbezaan antara Rasul dengan Nabi. Tak ingat ke? Tak apalah. Bukan semua Nabi itu Rasul, tapi semua Rasul itu Nabi. Yelah, apa beza? Apa beza? Okey, ada pendapat mengatakan Nabi dan Rasul sama. Pendapat pertama. Pendapat kedua, dia kata ada beza Nabi dengan Rasul. Apa dia? Iaitu kalau Nabi, dia terima wahyu tapi dia tak wajib sampaikan. Dia untuk diri dia, keluarga dia aja. Adapun Rasul, bila terima wahyu, wajib sampaikan. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, Nabi dan Rasul dua-dua wajib sampaikan. Yang membezakan apa? Rasul ni, dia bawa syariat yang baru. Adapun Nabi meneruskan syariat Rasul yang sebelum dia. Nampak beza? Dan pendapat ketiga lagi tepatlah. Sebab kalau kita ambil pendapat kedua, mengatakan Nabi ni tak wajib sampaikan. Kalau tak wajib sampaikan, kenapa ada tentangan? Kenapa ada Nabi sampai dibunuh? Kan? Makna bila ada tentangan, dia sampaikan. Okey. Jadi Allah utuskan para Nabi. Nampak? Kemudian, apa tugas Nabi? Mubasyirina. Mereka membawa berita gembira. Wa munzirin, dan berita menakutkan. Apa tu? Jadi berapa tugas Nabi? Jawatan Nabi? Dua je. Satu, bawa berita gembira. Yang kedua, berita amaran. Okey, apa berita gembira tu? Syurga. Ada dalil? Ayat berapa? Dia ada dalil. Dalil banyak. Cuma saya tanya ni dalil yang selalu kita baca. Kita selalu baca dalil ni. Kalau kita tak boleh jawab, mana kita tak faham apa kita baca. Biasa baca tak surah Al-Kahfi? Biasa kan? Dalam surah Kahfi ada. Siapa yang takut Dajjal ni, hafal surah ni ya? Cuci cerita sikit. Dia bukan di tengah, bukan di akhir, awal-awal lagi. Ayat kedua. Cuba baca ayat kedua. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Okey, yang kedua, wa yubashshira mu'minina allazina ya'maluna as-salihat bi anna lahum ajran. Tengok
Tugas Rasul bawa berita gembira dan berita menakutkan. Okey. Apa berita menakutkan? Apa berita gembira? Antaranya Allah sebut dalam surah Al-Kahfi ayat kedua. Iaitu sebenarnya tugas Rasul dengan fungsi Al-Quran sama. Sebab apa yang disampaikan oleh Rasul ialah Quran. Okey, berita yang menakutkan apa? Allah mulakan dengan berita menakutkan. Liyunzira makna munzirin lah. Iaitu untuk memberi peringatan tentang apa? Ba'san syadidah. Azab ba'san ni azab syadidan yang keras. Dan azab tu yang keras tu daripada mana? Min laduhu, dari sisi Allah. Jadi Allah sebut tu, kalau azab daripada manusia jahat macam mana pun sebenarnya ringan je bila dibanding dengan azab akhirat. Okey. Yang kedua, berita gembira. Wa yubashshir mubashirin. Memberi berita gembira kepada orang beriman. Orang beriman yang mana ni? Tanda dia beriman ada amal soleh. Ramai umat beriman tapi tak ada amal soleh. Okey, apa berita gembira kepada orang beriman? Bi anna lahum ajran hasana, bahawa sesungguhnya bagi orang beriman itu adalah apa makna ajran hasana? Ialah apa dia balasan tu? Surga. Boleh? Jadi kerja Nabi apa dah? Satu, memberi berita menakutkan. Tapi di sini dia tak sebut kepada siapa. Kalau ke berita gembira Allah sebut kepada orang beriman. Tapi berita menakutkan Allah tak sebut. Kecuali dalam ayat seterusnya, ayat 4 ke. Tapi kita boleh fahamlah berita menakut ni benar untuk kepada siapa? Tak. Berita menakutkan kepada orang yang kufur lah. Orang yang antaranya menuduh Allah tu ada anak. Orang yang syirik, orang yang buat maksiat. Jadi orang macam tu, beritanya ialah menakutkan. Kamu akan dapat azaban syadidah. Okey, untuk berita gembira untuk siapa? Orang beriman. Dan apa berita gembira? Syurga. Makna apa tu? Makna kalau kita orang beriman, benapa bila kita dengar kita wajib gembira? Apa dia? Syurga. Di mana kita boleh dengar cerita tentang syurga? Itu pun kalau kita faham. Tapi biasa kalau kita baca Quran, kan tengah-tengah sedih. Ada tak tengah baca senyum je? Tengah-tengah pening kepala baca Quran, senyum sorang-sorang. Ada tak? Ada ke tak ada? Tak jawab. Ada ke tak ada? Tak ada kan? Kenapa tak ada? Tak faham. Kenapa tak faham? Mana kalau kita tak gembira, makna apa tu? Tak. Bila kita tak gembira, kita bukan orang beriman dah. Sebab Quran memberi berita gembira hanya kepada orang beriman. Kalau kamu tak gembira, kamu tak beriman. Kalau kamu gembira, kamu orang beriman. Faham? Okey, masa baca Quran tak gembira. Tapi kalau diberitahu PKP ditamatkan besok, gembira tak? Gembira. Mana lebih gembira? Dapat baca Quran, faham dengan berita PKP ditamatkan. Kita memang tak, saya nak ceritakan. Bila kita baca Quran tak gembira, kita memang ada masalah. Kita tak beriman. Sebab tu Allah sebut berita gembira bukan untuk semua orang. Untuk beriman. Ustaz, saya beriman. Macam mana beriman tak gembira? Okey, bila dengar cerita neraka, azab dalam Quran, kita rasa takut tak? Ada tak? Ya. Okey, nak tahu gembira atau takut macam mana? Dia ada tanda. Tak boleh mendakwa macam tu je. Kalau kita gembira, apa tanda kita gembira? Tak, dia sebenarnya yubashir ni gembira, busyra tu gembira. Tapi sebenarnya dia ambil daripada perkataan basyarah. Basyarah ni kulit. Basyarah di mana kulit? Apa kaitan kulit dengan gembira?
Sebab Allah nak beritahu, gembira seseorang nampak di mana? Di kulit muka. Kan kita tengah sedih. Tiba-tiba kawan kita beritahu, sekejap lagi durian musaki sampai 1 lori. Berubah tak air muka kita? Kalau tak berubah, memang kita pekak. Nampak tak? Jadi nampak gembira di mana? Muka. Tapi bila kita dengar berita nikmat dalam syurga sungai, tak berubah muka kita. Menunjukkan apa? Kita tak beriman. Begitu juga bila dengar berita menakutkan, kan? Kita kata, ada polis kat luar. Kita tak ada surat, kan? Ada berubah tak air muka kita? Berubah? Masa tu balik tu, walaupun tengah malam, kan, nampak polis kat depan. Dah lain dah. Muka pun dah berubah dah. Cakap pun dah lain dah. Padahal polis je, bukan azaban syadidan. Nampak tak? Mana kita ada masalah. Masalah apa? Hati? Hati kotor, hati keras. Itu bab Quran. Bab Nabi pula apa dah? Jadi kerja Nabi ialah 2 je. Bila baca Quran, sahabat mesti gembira ataupun sedih. 2 je. Tak ada sahabat gelak sepanjang masa. Tak ada. Ataupun sahabat sedih sepanjang masa. Tak ada. Boleh faham? Jadi ini pengajaran untuk kita. Sama juga kalau kita ustaz ke, kita pendakwah ke, kita penceramah ke, kita ulama ke. Kalau kita cintakan Nabi, buat kerja Nabi apa dah? 2 je. Bawa berita gembira ataupun. Tapi ramai tak penceramah ke ustaz, dia bawa berita gembira. Sampai pengikut dia terbahak-bahak, kan? Tapi cerita gembira, cerita apa tu? Cerita lawak bodoh. Itu bukan ulama warasatul anbiya. Betul tak? Gelak gila-gila. Tapi bukan cerita pasal nikmat syurga, cerita lawak. Okey, ingat jangan cerita lebih pada 2 ni. Kalau kita cintakan Nabi, buat kerja Nabi. Bila kita cerita, mesti sumbernya Quran. Kalau syurga, kita gembira, orang dengar pun gembira. Kalau cerita pasal neraka, kita pun sedih takut, orang mendengar pun sedih takut. Sebab itulah bila kita nak sampaikan dakwah, termasuklah bila kita nak sampaikan barang pada orang miskin, pastikan berita ni sampai pada dia. Jangan dia gembira sebab barang. Jangan dia gembira sebab duit. Jangan. Sebab kalau dia gembira sebab barang, sebab duit, sama dengan orang kafir, kan? Orang kafir gembira tak bila dapat dunia? Beza orang beriman. Orang beriman dapat dunia tak gembira. Tapi bila dengar cerita syurga, dia melompat. Okey. Kemudian wa anzala, dan dia telah menurunkan ma'ahum, bersama mereka, Alkitab. Alkitab ni disebut dalam bentuk mufrad. Satu kitab, kalau banyak kutub, kan? Jadi rasul ramai. Tapi kenapa dia sebut satu kitab? Dalam bahasa Arab dia panggil apa? Alif lam tu dia panggil lil jins. Sebut satu, tapi makna dia semua jenis kitab. Quran masuk, Taurat masuk, Injil masuk, Zabur masuk, semua sekali. Okey. Jadi sebab Allah sayang, rahmat Allah kepada manusia yang dah mula menyimpang, pertama Allah utuskan Rasul. Yang kedua, tugas Rasul pula, kalau siapa yang beriman, Rasul bagi berita gembira. Buat macam ni, pahala sekian. Yang kedua, bagi berita menakutkan bila ke orang yang buat dosa. Kemudian, rahmat Allah juga, Allah turunkan bersama Rasul ada kitab sebagai panduan. Makna apa tu? Berita gembira ataupun berita menakutkan mesti bersumberkan kitab daripada Allah. Tak boleh nak reka-reka. Ada orang reka azab kubur, kan? Siapa tak solat sekian-sekian, diseksa sekian-sekian. Tapi mengaruk. Orang ni tak perlu takutlah apa yang dia cerita. Sebab apa? Sumbernya bukan daripada Al-Quran. Okey. Dan di sini juga Allah nak bagi tahu, Rasul tak boleh memandai-mandai.
Walaupun kamu rasul, tapi kamu kena ikut panduan kitab aku. Boleh faham? Jadi kalau rasul pun tak boleh memandai-mandai, kita lagi tak boleh cakap benda yang dalam kitab Allah sahaja. Kemudian kitab tu Allah kata bil haq, dengan apa maksud ni dengan benar? Apa maksud? Apa maksud? Iaitu Allah nak begitu dua maksud. Pertama, Allah turunkan kitab ni, yang kitab tu penuh dengan kebenaran. Tak ada satu yang batil. Tak ada satu yang palsu. Tak ada satu yang sia-sia. Tak ada satu yang berunsur kezaliman. Semuanya adil. Semuanya baik. Itu makna hak. Yang kedua, al-haq makna dia ialah Allah betul-betul turunkan kitab tu, bukan andaian. Sebab ada orang musyrikin tuduh Quran tu daripada siapa? Daripada Nabi. Jadi Allah kata tak, Quran tu betul-betul al-haq, Allah turunkan kepada Nabi, bukan rekaan Nabi. Okey? Dan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu hanya daripada Tuhan je. Jadi kalau daripada manusia mungkin betul, mungkin salah. Tapi kalau daripada Allah pasti betul. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan kamu ragu-ragu terhadap kebenaran daripada Allah. Okey, lepas tu apa fungsi Al-Quran pula? Liyahkuma, kitab Allah. Untuk yahkuma ni dia menghukum. Dia tu balik pada siapa? Dia boleh balik pada Allah, boleh, supaya Allah menghukum manusia melalui kitab. Yang kedua, boleh balik kepada kitab, supaya kitab itu menghukum manusia. Yang ketiga, boleh balik pada al-haq, supaya kebenaran itu menghukum manusia. Boleh faham? Jadi tiga-tiga betul. Supaya untuk dia menghakimilah, senang menjadi hakim bainan nas, di antara manusia, fima tentang apa ataupun pada apa yang mereka berselisih. Fihi, padanya. Padanya ni balik pada fima. Okey. Sekarang apa yang Allah nak bagi tahu ni? Apa yang Allah nak bagi tahu? Tak, satu Allah nak bagi tahu, Allah utuskan Rasul setelah manusia menyimpang. Yang kedua, Allah beritahu fungsi Rasul, bawa berita gembira dan menakutkan. Yang ketiga, bersama Rasul Allah turunkan kitab. Lepas tu Allah kata, kitab tu apa tujuannya? Kalau kita tanyalah, kenapa Allah turunkan kitab? Jawapannya di sini. Sebab tu kalau kita belajar bahasa Arab, lam ni panggil apa? Siapa dia belajar bahasa Arab? Lam ni dia panggil harfu illah. Huruf yang menunjukkan sebab. Sebab apa Allah turunkan kitab? Jawapannya untuk menjadi hakim di antara manusia dalam perkara yang mereka berselisih. Kan tadi kan, manusia ni asalnya satu agama, lepas tu apa berlaku? Berselisih. Apa kitab ataupun panduan yang boleh menyelesaikan perselisihan manusia? Kitab Quran. Boleh faham? Sebab kamu berselisih, aku nak kamu bersatu. Caranya apa? Kitab. Di sini Allah nak beritahu tujuan utama Quran diturunkan untuk menyatukan manusia. Untuk semua manusia mentauhidkan Allah. Jelas tak tujuan Al-Quran diturunkan? Ya Allah, sekarang menyimpang jauh. Saya nak tanya, berapa ramai yang baca Quran, yang hafal Quran, yang khatam Quran, yang menjadikan Quran sebagai penyelesaian hidup dia? Berapa ramai? Berapa ramai? Boleh kata 90% yang baca ke, yang tak baca ke, yang hafal ke, yang khatam ke,
Urusan kehidupan langsung dia tak refer pada Quran. Betul? Betul kan? Bila berlaku je masalah, dia refer kepada apa? Pada manusia, pada undang-undang manusia, pada bapa dia, pada nenek moyang dia, pada ustaz dia, pada guru dia. Jarang. Oh, saya ada masalah ni. Ada tak jawapan masalah saya dalam Quran? Jarang orang bertanya. Kan? Bahkan kadang-kadang dia sengaja tak nak cari jawapan dia dalam Quran. Kenapa? Sebab dia tahu kalau cari jawapan dalam Quran kena atas kepala dia. Dia kena buat perubahan secara total. Macam ayat sebelum ni. Allah kata apa? Bila kamu masuk Islam, masuk? Yang tu saya tak nak cek ayat Quran tu. Kalau dah cek, kena cek semua. Kan? Tak boleh pilih-pilih. Kalau pilih-pilih jadi macam Bani Israel. Nampak? Boleh? Sebab itulah banyak tak berlaku ni ikhtilaf di kalangan orang musyrikin Mekah sebelum Nabi diutuskan. Banyak tak? Bergaduhnya masalah pendidikan, ekonomi kan? Banyak tak berlaku pergaduhan di kalangan orang Arab di Madinah? Termasuklah orang Yahudi. Banyak tak? Tapi setelah Nabi diutuskan pada mereka semua dan Nabi buat Quran, selesai semua tak? Dengan apa? Dengan Quran. Ya Aus dan Khazraj berperang bergaduh berpuluh tahun kan. Tapi Nabi bawa Quran satu je. Subjek lain tak ada. Satu subjek je. Matematik tak ada, sains tak ada, geografi tak ada, pengurusan tak ada, IT tak ada. Tapi semua selesai. Kita belajar di sekolah universiti berapa subjek semua? 10 kan? 9 apa? Kalau saya belajar sekolah Arab dulu dekat 15. Tapi bergaduh juga. Sebab apa? 15 tu satu pun tak ada buat Al-Quran. Boleh faham? Okey. Dan wajib kita berhukum dengan Quran. Maknanya jangan baca saja, jangan hafaz saja, jangan khatam. Bahkan yang wajibnya apa? Yang wajibnya faham dan jadikan Quran sebagai hakim. Ada masalah, cari Quran. Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah anak, cari dalam Quran. Kalau kamu tak cari Quran untuk selesai masalah kamu, sebenarnya kamu tak beriman dengan Quran. Cuba buka surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Okey. Surah An-Nisa ayat 65. Okey, cuba terjemah, cuba tadabbur. Ada kaitan dengan ayat kita belajar malam ni. Fala wa rabbika, maka demi Tuhan engkau. Ini ada sumpah. Wa ni wa sumpah. Macam kita baca wal fajri wal asri kan. Siapa yang bersumpah ni? Allah. Jadi kalau Allah yang bersumpah, makna benda ni besar. Allah bersumpah demi Tuhan engkau. La yu'minun. Mereka tak beriman. Mereka ni siapa? Umat Nabi Muhammad. Mereka tak beriman. Bila ni? Bila mereka beriman? Hatta sehinggalah yuhakkimuka. Mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Sama juga di sini. Quran diturunkan untuk menjadi hakim di kalangan manusia. Nabi juga fungsi dia sama. Bila berlaku masalah, cari Nabi. Ini maksud yuhakkimuka. Jadi semua tu Allah bersumpah tak beriman sehingga ada masalah mereka cari engkau, cari Al-Quran. Fima syajara bainahum.
dalam perkara yang syajarah ni bergaduh, sama dengan ikhtilaf. Dalam perkara yang mereka berselisih. Selisih je, cari Allah, cari Rasul, cari Quran. Kalau tak, la yu'minun. Demi Allah, mereka tak beriman. Tapi sebenarnya tak cukup lagi tu. Ada masalah, dia cari Allah dah, cari Rasul. Tapi ada satu lagi masalah. Allah kata apa? Summa. Kemudian, la yajidu. Mereka yang dah berhukum dengan engkau dan dengan Quran. Yang kedua, mereka tidak dapati fi anfusihim. Dalam hati-hati mereka haraja. Haraj apa dia? Haraj ni mana? Rasa sempit dada. Rasa tak puas hati. Mimma qabaita. Apa yang engkau putuskan. Dia dah terima dah hukum Al-Quran. Hukum Nabi. Tapi hati dia tak puas. Wallahi Allah kata dia belum beriman. Apa beza ni? Yang atas ni dengan yang bawah. Apa beza? Yang atas dia berhukumkan dengan Nabi dah. Yang bawah dalam hatinya tidak ada rasa sempit. Apa beza dia? Yang atas ni zahir, yang bawah ni batin. Mana kamu wajib tunduk pada hukum Al-Quran, zahir dan batin. Sebab apa? Kalau kamu tunduk pada zahir, batin tak, kamu munafik. Kan? Orang munafik tunduk tak pada hukum Islam di zaman Nabi. Tapi hati munafik. Hati tak. Dan satu lagi apa? Wa yusallimu taslima. Dan mereka pula kena serah diri kepada Allah dan Rasul keseluruhannya. Sama dengan ayat sebelum ini. Masuk Islam, seluruh. Serah diri seluruh. Jangan separuh-paruh. Kan? Masa solat, dia serah pada Allah. Allah kata ambil wuduk, ambil. Air sejuk macam mana pun ambil. Allah kata nak solat, angkat takbir. Angkat takbir. Rokok. Tutup aurat, tutup. Lepas solat je, dia... Fala warabbika la yu'minuna. Boleh? Boleh. Okey, kemudian Allah nak cela ni. Tujuan Quran diturunkan untuk mereka hilangkan perselisihan, hilangkan sifat kufur dan syirik. Tetapi Allah bagi tahu wa makhtalafa, dan tidaklah berselisih fihi padanya illa kecuali allazina, orang-orang yang orang-orang yang mereka diberinya, iaitu diberi kitab, dari ba'di, selepas maja'atuhum, apa yang telah datang kepada mereka. Datang apa ni? Al-Bayyinat, keterangan ataupun bukti yang jelas. Apa maksud ni? Apa yang Allah nak bagi tahu? Tujuan Quran tadi, sebenarnya ayat ni Allah nak mencela antaranya Bani Israel lah. Sebab apa? Sebab Allah dah beritahu asalnya manusia satu agama, lepas tu berselisih. Allah pun nak mereka balik pada satu agama. Caranya Allah hantar Nabi. Yang kedua, turunkan Quran bersama Nabi. Tujuan Al-Quran untuk satukan. Okey? Tapi akhirnya Allah kata apa? Mereka tidak berselisih tentang Al-Quran ataupun kitab kecuali orang yang diberi kitab. Apa maksud? Sebelum Nabi datang tu mereka dah berselisih dah. Dan tak berselisih tak? Selepas Nabi datang mereka berselisih. Ya. Jadi apa yang Allah nak beritahu sebenarnya? Selepas mereka diberi ilmu mereka menjadi keterangan sebelum tu, tapi mereka mengubah dengan
Sempat diberitahu. Bila mereka berselisih ni? Setelah turunnya Al-Quran. Jadi apa yang Allah nak sampaikan? Allah nak beritahu puak-puak ni memang bingung. Sebab apa? Sebab Quran diturunkan untuk selesai masalah mereka. Tapi mereka menjadikan Quran itu sebagai masalah pula. Dengan Quran pula mereka sebelum datang Al-Quran, mereka percaya tak bahawa ada seorang Nabi akan datang? Semua percaya, bersatu. Bila mereka mula berpecah? Bila turun Al-Quran? Kan bingung tu. Jadi Allah nak kata, kamu ni memang teruk. Aku hantar Quran untuk satukan, tapi kamu jadikan Quran untuk berpecah lagi. Kan? Sepatutnya yang berpecah ni siapa? Yang tak ada kitab. Jadi Allah nak mencela, satu sebab berselisih. Yang kedua, yang berselisih ni siapa? Orang yang berilmu. Dan benda ni berlaku bukan zaman Nabi je, bukan pada Bani Israel, tapi sepanjang zaman. Biasa yang bergaduh, yang berselisih ni, orang ada ilmu ke orang yang jahil, orang kampung? Ustaz-ustaz balik universiti ke ustaz yang mengaji tak lulus UPSR? Betul kan? Orang kampung relax je, betul tak? Yang bergaduh ni ustaz. Sama-sama ustaz. Ustaz ni kata ustaz tu sesat. Ustaz tu kata ustaz ni bid'ah, habis. Dan dua-dua ustaz yang bergaduh ni semua kata kami beriman dengan Quran. Betul? Ada tak ustaz yang bergaduh hentam orang dia kata kami tak beriman dengan Quran? Ada? Tak ada. Semua mengaku beriman dengan kitab ni. Tapi semua ikhtilaf. Pelik tak? Maknanya siapa sifu mereka? Ni Yahudi ni. Yahudi. Dia puncanya sebab apa? Ni. Baghyan. Allah beritahu. Mereka bukan tak tahu itu kebenaran dalam kitab tu. Mereka bukan tak tahu tujuan Quran diturunkan untuk satukan. Tapi sebab baghyan. Apa makna baghyan? Baghyan ni sebenar melampau dan dengki. Apa makna melampau? Iaitu daripada taat dia tukar kepada derhaka, itu melampau. Mereka dia terjemah apa tu? Melampau dan dengki. Apa yang dia dengki ya? Apa yang dia dengki? Bainahum, di antara mereka. Apa orang Yahudi dengki ni? Apa dia? Tak, dia dengki ni, definisi dengki apa dia? Bila A dengki pada B, makna apa yang A nak. Makna B tu, kalau A dengki pada B, makna B lebih baik pada dia ke B lebih teruk? Lebih baik. Jadi bila Quran turun, menyatakan siapa Nabi? Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bangsa apa? Itu dia dengki. Sebab Nabi Muhammad bangsa Arab dapat kelebihan. Lebih baik daripada mereka. Dengki. Dan bila mereka tunduk kepada Al-Quran, mereka kena tunduk kepada bangsa Arab. Dan mereka kena tinggal segala pegangan yang sesat. Itu baghyan. Boleh faham? Dan sama je ustaz-ustaz yang bergaduh sekarang. Dia mesti salah satu betul, salah satu salah. Yang salah sebabnya sama dengan Yahudi. Apa dia? Dengki. Kenapa? Sebab dia nampak kedudukan dia terancam. Sebab dia nampak macam rezeki dia mungkin dah sempit. Kan? Sebab dia nampak orang yang bawa kebenaran ni Quran semakin ramai. Follower dia. Betul tak? Dengki. Dengki. Sebab itulah bila dia sesat dan dia dengki, bila dia bercakap tak ada hujah. Sebab dia sesat. Bila tak ada hujah, dia pakai tuduh. Tuduh dan melabelkan. Puak-puak ni tak boleh pakai. Ada seorang pelajar saya, bila dia hantar video saya, satu grup tu kata apa? Dia kata itu pendapat di luar pada mazhab Syafi'i. Kita di Malaysia hanya terima mazhab Syafi'i. Bahaya tak fanatik tu?
Dia lupa kalau cek banyak juga yang dia beramal dengan mazhab lain tu. Dia sendiri pun kena bertaubat. Kan? Bahaya kita kata tu. Kami tak dengar daripada mazhab lain. Hanya mazhab Syafi'i je. Kalau Imam Syafi'i ada, dia hala keluar orang ni. Ini bukan mazhab aku ni. Fanatiknya. Boleh faham? Okey. Lalu fahadallah. Lalu Allah memberi petunjuk kepada orang-orang beriman. Tengok lepas Allah turun kitab dalam ketika manusia berselisih, ramai yang menyimpang, kan? Kemudian Allah kata yang berselisih, yang terus berselisih ialah orang yang ada kitab. Tetapi dalam masa yang sama, Allah kata Allah bagi petunjuk pada orang beriman. Dan di sini Allah guna huruf fa. Kalau kita dah belajar banyak kali, kan? Beza fa dengan summa. Fa menunjukkan apa? Dia tertib dan ta'qib. Terus. Lepas dengar je, ini hati orang yang bersih. Lepas dengar je kitab yang diturunkan, terus Allah bagi hidayat pada dia. Makna apa tu? Hati dia bersih. Tidak ada bagian. Dia tak tunggu summa. Faham? Jadi Allah bagi petunjuk kepada orang yang beriman. Lima ikhtalafu, terhadap apa yang mereka berselisih. Fihi, padanya, minal haq, dari kebenaran. Biiznihi, dengan Allah ikatkan dengan izin Allah. Maksudnya apa ni? Apa saja berlaku, hidayah ke sesat ke, semua berlaku dengan izin Allah. Kenapa Allah sebut dengan izin Allah? Satu, Allah sebut yang bagi hidayah Allah. Bukan manusia cari, manusia yang dapat sendiri. Tak. Manusia cari tapi akhirnya Allah yang bagi. Yang kedua, Allah sebut satu lagi dengan izinnya. Makna pengajarannya apa? Kalau nak buat apa-apa kena cari Tuhan. Sebab kamu tak mampu buat apa-apa melainkan dengan izin Allah. Jangan memandang-mandang, jangan lawan Tuhan. Semua tak boleh lepas daripada izin dan kehendak Allah. Kalau kamu nak hidayat, cari siapa? Jangan pergi ke gua. Jangan pergi ke gua berkhaluat, bertapa, lepas tu mimpi 40 malam, kan? Sebab apa? Saya sedang mencari hidayat Allah. Itu talbisu iblis. Boleh faham? Ramai tak cari hidayat daripada guru dia. Dan guru dia pula dapat mimpi. Macam-macam wirid, macam-macam zikir. Yang tu 1000, yang ni 10,000, kan? Zikir setiap hari. Kononnya nak dapat hidayat. Tak mungkin, mustahil. Sebab hidayat Allah yang bagi. Yang kedua, dengan izin dia. Boleh, Jadi, yang tak terima ni apa dia? Yang tak boleh terima ni. Sebab ada bagian. Betul? Sebab itulah pengalaman saya mengajar tadabbur Al-Quran. Ramai yang ikutkan. Dan ramai yang ikut ni juga asalnya memang tak tahu apa-apa Quran. Dan asalnya ramai yang buat benda bidah. Tapi bila mereka tidak ada bagian dalam hati, ikhlas, mereka terima terus. Berubah. Dan bukan setakat mereka berubah. Mereka usaha nak tarik orang lain. Sebab mereka yakin ini kebenaran. Bukan kata-kata saya. Sebab apa? Hati mereka tidak ada bagian. Siapa yang jenis degil, dengar sekali cabut. Dalam hatinya ada bagian. Dengki. Kan? Okey. Last sekali Allah kata apa? Allah yahdi, memberi hidayat man yasha. Ada waw. Wallahu, dan Allah memberi hidayat siapa yang dia kehendaki.
ila siratin, kepada sirat. Apa makna sirat? Jalan. Apa beza sirat dengan tariq? Ha? Allah tak sebut tariq ya? Sama juga kita doa dalam surah Fatihah kan? Ihdinas siratal mustaqim ke ihdinas tariqal mustaqim? Mana beza sirat dengan tariq? Apa yang membezakan? Kalau sebut sirat ni mesti ada sifat-sifat dia. Pertama, luas, lapang. Yang kedua, lurus. Yang ketiga, mesti cepat sampai. Sebab apa? Lurus. Yang tak sampai ni sebab apa? Banyak simpang dia. Kejap ikut sunnah, kejap ikut bid'ah. Jadi akhirnya tak sampai-sampai. Okey. Mungkin orang tanya, Ustaz, sekarang Allah kata Allah akan memberi hidayat pada siapa yang dia kehendaki. Okey, saya dah cari tapi Allah tak nak. Saya tak dapatlah. Nampak macam mana? Itu bukan pilihan saya. Macam mana nak jawab? Dia tujuan Allah utuskan Nabi dan turunkan Al-Quran untuk apa ni? Untuk manusia dapat hidayat kan? Jadi mustahil Allah turunkan Rasul, turunkan kitab supaya kamu dapat hidayat, tiba-tiba kamu nak Allah tak bagi. Mustahil. Yang kedua, Allah suruh tak kita minta hidayat dalam Fatihah? Berapa kali saja Allah suruh? 17, wajib kan? Kalau kita baca Fatihah, tiba-tiba ihdinas sirat, satu ayat dia tak baca, batal solat. Menunjukkan doa tu wajib baca. Jadi tak masuk akal Allah suruh minta 17 kali sehari, tiba-tiba kita minta, kita usah Allah tak bagi. Kan? Kemudian yang ketiga, maksud ayat ni ialah Allah akan bagi siapa yang dia kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Orang yang layak lah. Sebab Allah tu adil. Allah tak akan bagi kepada siapa yang tak layak. Macam saya lah. Kalau saya rektor universiti, saya ada hak nak terima siapa-siapa pelajar kan? Mana-mana pelajar. Saya pun cakap, saya akan terima pelajar yang saya nak je. Pelajar yang saya nak yang macam mana? Yang cukup syarat lah. Kalau kamu SPM ada 9E, minta masuk universiti saya tak akan terimalah. Kenapa Ustaz tak terima? Sebab kamu tak cukup syarat. Bukan sebab saya nak ikut perasaan saya. Sama juga. Allah akan terima siapa yang dia kehendaki yang cukup syarat. Boleh? Boleh kita ambil dalam ayat apa ni? Surah Al-Kahfi ada. Faman sya'a falyu'min. Allah kata siapa yang nak beriman, silakan. Maka Allah letak kehendak tu pada dia. Wa man sya'a falyakfur. Siapa nak kufur, silakan. Kan? Dan sebenarnya kehidupan kita ada pilihan tak? Ada tak? Kita nak makan apa hari ni? Ada orang halang tak? Tak ada. Kita nak kahwin dengan siapa? Ada orang halang? Kita nak beli kereta apa? Ada orang halang? Kita nak pergi universiti belajar bidang apa? Ada orang halang? Tiba-tiba, Ustaz, saya tak boleh solat sebab Allah tak bagi hidayat. Pembohong. Kan, pembohong. Okey? Dan siratal mustaqim juga Allah huraikan dalam surah Al-Fatihah. Maknanya, kalau kita nak faham, apa makna siratal mustaqim? Apa makna ataupun definisi siratal mustaqim supaya kita dapat ikut jalan tu? Makna dia pada? Jalan orang yang Allah bagi nikmat katanya macam mana? Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan Allah murka. Kita tahu siapa jalan yang Allah murka. Macam mana jalan yang Allah murka? Orang yang ada ilmu tapi tak beramal. Seperti Yahudi. Yang kedua, siratal mustaqim waladhdallin, bukan jalan sesat. Macam mana jalan sesat? Orang yang tak ada ilmu. Mana bila kita tahu yang Allah tak suka jalan orang yang ada ilmu tapi tak beramal, Allah marah. Yang kedua, orang yang tak ada ilmu, Allah sesatkan dia. Maka selain pada itu siratal mustaqim. Apa dia? Ada ilmu dan beramal. Kita mungkin tak termasuk al-maghdubi alaihim. Mungkin bila kita ada ilmu tapi tak beramal. Mungkin tak kita termasuk waladhdallin. Mungkin bila kita tak nak belajar langsung. Okey? Cukup.
Baca buku sikit 5 minit. Kita baca sikit buku ni 5 minit. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa yang ke 16. Okey. Dosa yang ke-16 kata penulis buku ni hafizahullah, iaitu menggauli isteri melalui dubur. Mungkin kita tak berlaku pada kita kan, tapi mungkin berlaku pada orang yang kita kenal dan sebagainya. Sebahagian orang memiliki kelainan, iaitu di luar tabi'i, daripada kalangan orang-orang yang lemah iman, tidak segan-segan menggauli isterinya melalui dubur, tempat keluarnya kotoran. Perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Rasulullah SAW melaknat para pelaku perbuatan keji tersebut. Dalam sebuah hadis marfu' daripada Abu Hurairah disebutkan, mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Sesungguhnya terlaknatlah orang yang menggauli isteri ataupun berjimat dengan isterinya melalui dubur. Bahkan lebih daripada itu Rasulullah bersabda, man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, barang siapa yang menggauli isteri yang sedang haid ataupun menggaulinya melalui dubur ataupun mendatangi dukun dan percaya, maka ia telah kufur, ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beberapa wanita normal enggan melayan kelainan suami, tapi pada akhirnya banyak juga yang terpedaya dengan suami. Sebab tak jarang suami mengancam, ada yang suami mengancam isteri sehingga akan menceraikannya kalau tidak layan untuk berjimat melalui dubur. Sebahagian lain menipu isteri yang malu bertanya tentang hukum masalah tersebut dengan mengatakan halal. Suami kata halal. Alasannya apa? Ada satu ayat Quran surah Al-Baqarah, kita belum tadabbur ni. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Isteri-isteri kamu adalah tempat kamu bercucuk tanam. Kebun. Harsun makna kebun. Maka kata Allah, datangilah tempat kamu bercucuk tanam itu bagaimana sahaja kamu kehendaki. Jadi ada setengah suami salah guna ayat ni. Dia kata boleh je nak berjimat melalui apa? Sebab Allah kata isteri itu adalah macam kebun. Padahal kita tidak boleh mentafsirkan maksud ayat di atas sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita harus merujuk kepada sunnah. Sebab sebahagiannya telah dimaklumi bersama, sunnah adalah penjelas kepada Al-Quran. Sunnah Rasulullah SAW menjelaskan suami boleh sekehendaknya menggauli isteri daripada arah depan atau belakang selama di tempat kelahiran anak, bukan dubur. Dan tak diragukan lagi dubur atau anus. Anus apa? Dubur lah. Oh, bahasa apa tu? Oh, anus. Bahasa Inggeris. Hebat Indonesia ni. Dubur bahasa Arab, anus bahasa Inggeris. Dua-dua diguna. Dan tak diragukan lagi dubur ataupun anus bukanlah jalan kelahiran anak, tetapi jalan keluarnya kotoran manusia. Di antara sebab terjadinya perbuatan dosa ini, saat memasuki kehidupan rumah tangga yang suci, mereka masih membawa warisan amalan jahilah yang kotor, yang berupa berbagai adegan menyimpang yang diharamkan. Perbuatan ini tetap haram, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka oleh suami isteri, kerana saling merelakan untuk mengejarkan perbuatan haram, tidak menjadikannya sebagai perbuatan yang halal. Okey, kita tengok pada soalan. Ayat berkenaan dengan, okey, soalan dia, adakah ayat berkenaan dengan orang yang riak? Ada. Dalam surah Al-Ma'un pun ada. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim yura'un. Allah kata celakalah orang yang solat yang
allazina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dalam solat. Wawailul musallin, celakalah orang yang solat yang sahun, lalai dalam solat. Kemudian allazina hum yura'una, iaitu mereka yura'u daripada riak, mereka riak. Dan juga dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 142. Wa iza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas. Bila mereka solat, mereka yura'u, iaitu riak. Jadi Allah bagi contoh solat lah. Tapi dalam ibadat lain pun boleh jadi riak. Kita sedekahkan, nak tunjuk pada orang, masuk Facebook, viral, buat live dan sebagainya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya tentang surah Al-Fatihah ni ya. Macam Ustaz sebut tadi kan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum ni kan Ustaz, saya ni lah cuma menghafal yang kata iaitu jalan yang telah kau beri nikmat, yang mudah pada jalan yang dimurkai, bukan? Sebelum ni saya menghafal saja maksud dia. Tapi setelah saya bertadabur dengan Ustaz ni bersopan tentang orang Ustaz tu, adakah kita solat sebenarnya ni kisah atau tidak? Kita cuma hafal masuk saja, tapi menghayati pun tidak. Boleh ke Ustaz? Tak, dia dua benda yang berbeza lah. Solat sah dengan solat diterima. Solat akan sah bila cukup syarat-syarat sah solat. Ada wuduk, tutup aurat, menghadap kiblat, kan? Walaupun tak khusyuk, tapi dari segi cukup syarat, cukup, maka solat tu sah. Tapi belum tentu diterima. Yang solat diterima pula syaratnya apa? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Syarat solat diterima tak cukup dengan syarat sah solat, tapi kena tambah satu lagi, solatnya ialah khusyuk. Apa tanda solat khusyuk? Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Mereka tinggal perbuatan sia-sia. Solatnya dapat mencegah daripada kemungkaran. Itu ciri-ciri solat yang diterima oleh Allah. Jadi jawapannya solat sah bila cukup syarat dia. Wallahu a'lam. Sama-sama. Ustaz, adakah kesulitan untuk menjual diri kepada Allah itu maksudnya berjihad atau melakukan kerja-kerja dakwah? Okey. Saya ulang soalan. Ustaz, adakah tuntutan untuk menjual diri kepada Allah itu maksudnya berjihad ataupun melakukan kerja-kerja dakwah? Sebenarnya berjihad, bila sebut berjihad umum, tak mestinya dengan senjata. Berjihad makna dia bersungguh-sungguh mengorbankan apa sahaja, masa, tenaga, duit, dan kemuncaknya korbankan nyawa untuk menegakkan agama Allah. Jadi soalan tu dia kata, adakah menjual diri itu maksud berjihad ataupun melakukan kerja dakwah? Dua-dua sekali. Dalam konteks kita sekarang, mana ada jihad berperang dengan senjata? Maka berdakwah tu adalah menjual diri kita pada Allah. Apa saja kita guna, korbankan untuk menegakkan agama Allah dengan percakapan, dengan masa kita, dengan tenaga, itu termasuk menjual diri kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Lagi soalan lain? Bolehkah kita pegang Al-Quran tak ada air wuduk? Ulama beza pendapat lah. Pendapat jumhur ulama, majoriti ulama, termasuk mazhab Syafi'i, tak boleh pegang Al-Quran melainkan setelah berwuduk. Jadi kalau kita nak baca Quran tanpa wuduk, boleh buka telefon je. Kan? Boleh buka telefon. Bila suami menggauli isteri melalui dubur, adakah kafarah yang disyariatkan
Tak ada. Tidak ada dalil lah. Kafarah suami mendatangi isteri melalui dubur memang tidak ada dalil dan tidak ada kafarah. Cuma dia sebagai dosa besar lah. Macam kita mengumpatkan apa kafarahnya? Bertaubat. Jadi bila Allah tak sebut, hadis Nabi pun tak sebut, tidak ada kafarah, maka wajib kita bertaubat nasuha, jangan ulang. Cukup. Kalau Ustaz nak tanya, kalau masa kita baca Al-Quran, bila disebut tentang syurga, ada tak doa yang spesifik untuk dibaca untuk mendapat nikmat syurga ni? Dulu pernah terbaca doa seperti Allahumma ja'alna minhum. Ada dalil ke doa tu? Tak, dia okey. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bila Nabi solat malam, Nabi baca dengan tertil, makna baca satu-satu ayat lah. Dan bila jumpa ayat yang tentang rahmat, Nabi memohon. Dan bila jumpa ayat tentang azab, Nabi minta berlindung. Itu hadis sahih. Jadi sunnah Nabi, bila kita baca ayat Quran tentang syurga, tentang nikmat, sunnah Nabi kita minta. Kita minta. Kalau dalam solat, kita sebut dalam bahasa Arab lah. Contoh, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ataupun macam tadi, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadilah kami daripada kalangan mereka. Kalau cerita tentang azab, kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Boleh. Kalau di luar solat, boleh baca dalam bahasa Melayu. Ya Allah, aku berlindung daripada neraka ini. Wallahu a'lam. Jika Allah memilih untuk beri hidayah kepada orang yang layak, maknanya syurga dan neraka ditentukan oleh Allah. Benarkah begitu? Allah akan bagi hidayah kepada siapa yang layak setelah dia diberi pilihan dan dia berusaha mencari hidayah. Mana Allah tu maha adil. Allah tak akan bagi kecuali orang tu nak dan berusaha. Kalau dia tak usaha, dia tak nak, tiba-tiba Allah bagi juga. Tak adil lah. Adil ialah bagi apa yang orang tu nak. Jadi bukan, tak boleh kita nak salahkan Allah. Allah bukan tetapkan. Cuma Allah tahu apa yang kita nak pilih. Sebab Allah tu Tuhan. Dia mengetahui apa yang sedang, apa yang akan berlaku. Kalau Allah takdirkan, Allah tetapkan orang tu ahli neraka, maka apa faedah Allah utuskan Rasul? Tak ada faedah langsung. Apa faedah Allah turunkan Al-Quran kalau Allah dah tetapkan, kamu masuk neraka. Tak ada faedah lah turun Al-Quran. Sebab apa? Quran ada ke, Rasul ada ke, kamu tetap ahli neraka. Tak ada faedah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Boleh ke baca Quran? Boleh. Waktu uzur, bagi wanita boleh baca zikir pagi petang. Tak ada masalah. Dalam satu hadis, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah yazkurullah fi kulli ahyanihi. Maksudnya adalah Rasulullah SAW sentiasa berzikir pada Allah dalam semua keadaannya. Jadi, waktu uzur, wanita boleh berzikir pagi petang. Tak ada masalah. Apa dia yang Zoom? Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustaz ada cakap pasal perselisihan kerana dengki. Ya. Akan ada tak Ustaz dua kumpulan agamawan yang dengki berada juga, tapi sebenarnya sama-sama hujah tu benar? Memang boleh jadi tak macam tu? Tak, dia macam ni. Kalau berselisih dan dua-dua benar, dia tak akan membawa kepada pergaduhan. Dia tak akan membawa kepada perpecahan. Dia tetap bersatu, duduk dalam satu jemaah, satu kumpulan. Sebagaimana sahabat Nabi berbeza, Abu Bakar berbeza dengan Aisyah, Aisyah berbeza dengan Umar, tapi tetap bersatu dan tak berpecah, tetap dalam satu kumpulan. Itu perbeza pendapat. Dan itu bukan sebenar perpecahan. Tapi kalau berselisih sampai berpecah, sampai bergaduh, tak mungkin dua-dua tu hujah yang sama, hujah yang betul. Tak mungkin. Kalau hujah dua-dua betul, dia tak mungkin sampai kepada bergaduh. Berbeza ya. Macam 4 mazhab lah. Imam Syafi'i berbeza pendapat dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal, tapi mereka tak sampai bergaduh dan berpecah. Wallahu a'lam. Kalau di
pahala Ustaz. Wa anti fajazakillahu khairan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz nak tanya, kalau kita travel, Al-Quran kita letak dalam beg dan kita masuk tandas, ada halangan tak Ustaz? Dia ada satu hadis, Nabi ada pakai cincin dan di cincin Nabi ada perkataan Allah. Jadi dalam hadis itu disebut bila Nabi masuk tandas, Nabi buka cincin letak di luar. Maka ulama mengatakan tidak boleh bawa masuk dalam tandas apa-apa saja perkataan Allah, apatah lagi ayat Allah. Sebab tandas itu tempat syaitan, tempat kotor. Sedangkan kalimah Allah ataupun ayat Quran benda yang suci, tak boleh. Tetapi ulama mengatakan kalau kita ada Quran dalam beg ke, dalam telefon tak ada masalah, kita off je. Tapi kalau ada Quran mushaf dalam beg, bila nak masuk tandas, ambil Quran letak kat luar dulu. Letak kat luar. Lepas tu masuk tandas. Tetapi ulama mengatakan kalau kita letak kat luar menyebabkan kita terlupa dan mungkin orang ambil buang bangku sampah, ketika itu dikira sebagai darurah dan boleh bawa masuk tandas kalau ada kebimbangan. Wallahu alam. Sama-sama. Adakah sah wudu jika tidak dimulakan dengan bismillah? Boleh baca bismillah dalam hati? Boleh ke baca bismillah dalam hati dan dalam tandas? Dia ulama beza pendapat lah. Adakah sah wuduk bila tak baca bismillah? Ada mengatakan kalau terlupa wuduk sah. Tapi kalau sengaja tak nak baca bismillah, wuduk tak sah. Okey, yang kedua, boleh tak baca bismillah dalam hati? Tak boleh. Sebab bila sebut baca mesti dengan mulut. Bila dalam hati dia tak panggil baca, dia panggil niat ataupun berazam. Jadi kalau kita nak ambil wuduk dalam tandas, cara terbaik apa dia? Sebelum masuk baca bismillah. Sebelum masuk baca bismillah, tak ada masalah. Ataupun kalau kita dah masuk terlupa nak baca bismillah kan, tiba-tiba nak ambil wuduk, keluar sekejap baca bismillah, masuk balik. Tak ada masalah. Wallahu alam. Seorang wanita belajar membaca Al-Quran bersama gurunya setiap hari masa haid, bolehkah beliau meneruskan belajar Al-Quran itu? Dia kebanyakan ulama memberi fatwa bahawa wanita yang uzur kalau kerana nak belajar Al-Quran ataupun kerana mengajar Al-Quran maka dibolehkan. Sebabnya ialah kalau dalam tempoh uzur tak boleh baca Quran, sama ada dia belajar ke dia mengajar, menyebabkan apa yang dia belajar lupa, kan? Dan wanita ni bukan sekali setahun dia uzur, setiap bulan. Jadi majoriti ulama mengatakan dibolehkan wanita yang uzur untuk membaca Al-Quran sekiranya dia hafizah ataupun dia guru Al-Quran. Wallahu a'lam. Dah. Wassalam. Kisah seorang yang berilmu dengan Nabi Musa surah Kahfi dan seorang yang berilmu dalam kisah Nabi Sulaiman. Adakah orang yang berilmu tersebut adalah orang yang sama? Tidak. Apakah sebenarnya orang yang berilmu dalam dua kisah? Dua yang berbeza. Yang berilmu dalam surah Al-Kahfi itu kan Khidir. Ada kisah lain ke? Khidir kan? Khidir lah. Yang kisah Nabi Sulaiman bukan Khidir. Khidir bukan hidup zaman Nabi Sulaiman. Khidir zaman Nabi Musa AS, dan antara Musa dengan Sulaiman jaraknya jauh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Kita tidak terima berita seorang ayah gantung diri kerana tidak tahu macam mana nak besarkan anak-anak. Anak-anak yang tinggal perlu bantuan rohani yang macam mana dia boleh bantu. Soalan dia, apa kita nak buat bila dapat tahu bapa gantung diri, bunuh diri lah. Sebab tak tahu macam mana nak besarkan orang anak. Anak yang tinggal perlukan bantuan rohani yang macam mana. Tak, sekarang bapa dah bunuh diri. Ada anak 8. 8 tu dah besar, macam dah boleh besar kata. Dia sebenarnya tak apalah, benda dah berlaku kan, kita doa je. Kita doa semoga Allah ampunkan dosa dia. Sebenarnya puncanya semua adalah sebab jahil agama. Jadi kalau kita fikir kita nak besarkan anak, kita nak didikkan anak, memang kita matilah. Tak ada siapa yang mampu mendidik manusia. Termasuk nak mengurus diri dia pun dia tak mampu, melainkan dengan bantuan Allah. Sebab tu Allah kata,
Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang beriman, minta tolong. Minta tolong dengan apa? Solat dan sabar. Jadi kalau kamu seorang-seorang nak didik anak, nak didik diri kamu semua, kamu tak akan mampu. Mintalah pertolongan dengan Allah. Dan kita pun selalu baca dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Sebab tu bila kita sentiasa taat pada Allah, kita akan ada kekuatan yang luar biasa. Kadang-kadang anak 20 pun kita boleh didik dengan baik. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah ada masalah, anak seorang pun kita tak mampu didik. Bahkan diri kita pun kita tak mampu nak uruskan. Wallahu alam. Okey. Dah. Ada lagi? Assalamualaikum. Tadi Ustaz ada sebut nak cari Allah jangan masuk gua dan bismillah. Kenapa ya? Apa beza kalau kita menyendiri untuk menjauhi dunia dan niat mencari Allah? Tak, sebenarnya kita tengok sirah Nabi. Panduan kita ialah sirah Nabi. Sebelum turun wahyu, Nabi duduk kat mana? Gua. Kenapa Nabi pergi ke gua? Sebab Nabi tak ada Quran. Nabi tak ada panduan. Tapi bila turun Al-Quran, Nabi duduk kat mana? Duduk dalam masyarakat. Sebab tujuan Al-Quran diturunkan ialah supaya Nabi betulkan masyarakat. Jadi kena duduk dengan masyarakat. Jadi kalau nak cari hidayah, kena cari Al-Quran. Bukan pergi duduk dalam gua. Dan bila faham Al-Quran, kena sampaikan kepada masyarakat. Jangan duduk dalam gua. Okey. Dah. Cukup kita tutup, kita jumpa lagi insya-Allah malam besok dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر